Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memberi hidayah dan taufik kepada kita. Kita hendak memohon kepada Allah, semoga Allah mengekalkan hidayah dan taufik kepada kita. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah dalam golongan orang-orang yang berjaya di dunia dan juga pada hari akhirat. InsyaAllah pada malam ini saya akan sambung tajuk berikutnya, iaitu bab pada menyatakan ilmu dan jahil. Bab pada menyatakan ilmu dan jahil. Ketahui olehmu soleh. Soleh di sini maksudnya orang-orang yang soleh. Bahawasanya pangkat itu tiada hasil dia melainkan dengan ilmu. Ketahui olehmu soleh, bahawasanya pangkat itu tiada hasil dia yang dipangkat melainkan dengan ilmu. Ataupun disebut sini itulah darjat. Firman Allah dalam ayat Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat darjat dari kalangan orang-orang beriman dan juga orang yang diberi ilmu pengetahuan kepada beberapa darjat, beberapa tingkat pangkat. Tajuk pada malam ini berkaitan dengan ilmu dan juga jahil. Tajuk dulu berkaitan dengan fikir dan lalai. Tajuk berikut pada malam ini berkaitan dengan ilmu dan jahil. Satu zikir yang sentiasa kita baca lepas sembahyang. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Syahidallahu annahu la ilaha illa, bersaksi Allah Subhanahu wa taala dengan zatnya tidak ada Tuhan melainkan Dia. Wal malaikah, dan juga Allah Subhanahu wa taala bersaksi ke atas para malaikat. Wa ulul ilmi qa'iman bil qist, dan juga Allah bersaksi kepada orang yang diberi ilmu pengetahuan dalam keadaan qa'iman bil qist, menegakkan kebenaran, menegakkan kesaksamaan dengan ilmu yang Allah anugerahkan kepada dia. Dalam satu hadis Nabi ada menyebut yang bermaksud Allah bermegah-megah
dengan dakwah para alim ulama. Allah suka kepada aktiviti dakwah yang dilaksanakan oleh para alim ulama. Sebagaimana Allah suka kepada darah-darah orang yang mati syahid. Allah bermegah-megah kepada para malaikat, beritahu kepada para malaikat, aku bermegah dengan kerja dakwah yang dilakukan oleh para alim ulama. Sebagaimana juga Allah suka kepada darah-darah orang yang mati syahid. Itu di antara ilmu, sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib ke atas setiap orang Islam. Ilmu ni ada banyak. Pertama sekali ialah ilmu tauhid. Ilmu berkaitan dengan ma'rifatullah, nak kenal Allah. Kenal Allah bukan kita nak tahu dari segi zat, tapi kita kena kenal Allah dari segi sifat dan juga nama-nama Allah. Kemudian ilmu fiqh, kemudian lagi ilmu tasawuf, ilmu akhlak, kemudian cabang-cabang ilmu lagi seperti ilmu muamalat, ilmu munakahat, ilmu faraid, ilmu berkaitan dengan pembahagian harta pusaka. Di antara ilmu yang akan diangkat oleh Allah iaitulah ilmu pembahagian harta pusaka. Tak ramai orang yang boleh bincang berkaitan dengan ilmu harta pusaka. Di antara juga iaitulah ilmu yang sukar untuk nak dijelaskan, ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini satu ilmu yang payah untuk nak diterangkan. Sebab itu tak ramai orang mengajar ilmu tauhid. Tak ramai. Cubalah pergi mana-mana masjid, mana-mana surau, tengok pada jadual. Yang banyaknya ilmu tasawuf, yang banyaknya ilmu berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, perjalanan kematian, perjalanan roh, azab dalam kubur. Tak banyak ilmu berkaitan dengan tauhid. Jadi kalau ikut dari segi realitinya, kita sekarang ini belajar kat tengah-tengah. Tak belajar di awal dia macam mana keadaan. Awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama kenal Allah. Di antara kita kenal Allah ialah kita belajar ilmu tauhid. Mempelajari ilmu tauhid adalah merupakan permulaan kepada ilmu-ilmu yang lain. Ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah dalam surah Al-Alaq, Allah mulakan dengan Iqra Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan kamu. Di sini juga ayat menunjukkan kepada kita supaya ada kaitan dengan ilmu. Iqra, bacalah ilmu dengan nama Tuhanmu, Tuhan yang menjadikan kita. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama kenal Allah. Awal agama pada pandangan kita sembahyang, kemudian puasa, kemudian akhlak. Sedangkan awal agama kenal Allah. Didik anak, ajar anak supaya mengenali Allah. Itu budak-budak kadang-kadang umur 5-6 tahun dia dah mula bertanya tentang Allah. Kita nak jawab pun susah, kan?
Dia tanya kita, Allah tu macam mana ya? Kita nak jawab macam mana? Allah tu macam mana? Sebab kalau dia pergi kat sekolah tadika ataupun sekolah rendah, cikgu dia ataupun ustazah dia mula dah memperkenalkan. Kenapa kita sembahyang anak-anak? Kerana Allah suruh kita. Kalau dia tanya pula siapa Allah, nak jawab macam mana dulu? Memperkenalkan dulu. Dalam surah Al-Ma'idah ataupun Al-An'am, di awal ayat Allah sebut Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ardh wa ja'alas zulumati wan nur. Ayat yang pertama dalam surah Al-Ma'idah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan langit dan juga bumi, dan Allah yang menjadikan gelap, zulumat, wan nur, dan juga cahaya. Allah yang jadikan. Mengikut dalam kitab Tafsir Nurul Ihsan, zulumat dengan nur ni dia terjemahkan dengan makna zulumat ada 3 makna. Itu mengikut Tafsir Nurul Ihsan. Kegelapan itulah gelap malam. Itu pun dikatakan kegelapan juga. Zulumat ni maksudnya gelap, itulah malam. Kemudian yang kedua itulah gelap juga diertikan dengan makna jahil, tak tahu dalam bab agama. Zulumat ni juga dengan makna kufur, itu maknakan kufur. Kemudian An-Nur tu pula Allah dalam kitab Tafsir Islam tu pula menterjemahkan dengan 3 makna juga. Maksud cahaya di sini ialah pada waktu siang. Waktu siang. Nur ni juga dengan makna ilmu. Yang disebutkan sebagai ilmu kan nur. Ilmu itu seperti cahaya. Dan cahaya ni juga dengan makna iman. 3 makna. Dalam surah Al-Fatihah sendiri pun menyebut kepada kita Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Allah mengetahui semua apa yang ada di seluruh alam, baik alam langit, baik alam bumi, alam barzakh, alam akhirat. Allah tahu semua. Itu di bawah takluk ilmu Allah. Maha mengetahuinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan Nabi Adam AS Allah ajar tentang ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama-nama yang ada di atas muka bumi. Summa 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian Nabi Adam pergi bentang pula kepada para malaikat. Dibentangkan kepada para malaikat. Ini cerita berkaitan dengan ilmu. Ilmu sangat penting dalam kehidupan kita. Ilmu yang akan memandu dalam kehidupan kita ke arah yang baik. Ibarat, kalau saya bagi contoh di sini, orang yang bawa kereta tanpa ada ilmu, nescaya kereta itu akan rosak. Bukan dari segi ilmu, cara pemanduan saja, bahkan ilmu nak jaga kenderaan itu sendiri. Nak jaga kenderaan itu macam mana? Minyak hitam berapa kilometer sekali tukar? Minyak gearbox berapa kilometer sekali tukar? Filter gearbox berapa kilometer sekali tukar? Pelat berapa sekali tukar? Itu ilmu. Ibarat juga kepada diri kita. Ibarat juga kepada diri kita.
Kalaulah diri kita tidak ada ilmu, macam mana kita nak menggunakan anggota tubuh badan kita dan Allah anugerahkan kepada kita ke arah yang lebih baik, ke arah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tak ada ilmu, dia akan bawa diri dia, dia pandu diri dia ke arah yang kecelakaan. Inilah yang dikatakan kalau tidak ada ilmu dalam diri dia, maka pada ketika itu tempat itu akan diambil alih oleh syaitan. Bahkan pada ketika itu kalau kita nampak diri dia itu bergerak ke arah tempat mana yang ditujui, sebenarnya bukan diri dia yang dipandu. Diri dia itu telah pun dipandu oleh syaitan. Lebih-lebih lagi dia tidak merasa bersalah tentang kesalahan-kesalahan yang dia lakukan terhadap dalam urusan agama. Maka sebab itulah ilmu ini merupakan satu perkara cukup penting dalam kehidupan kita. Kalau kita tengok Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia sampai tak makan kerana sayang kepada ilmu yang diajar oleh Nabi SAW. Pernah dia pengsan kerana lapar. Lapar itu sebab apa? Sebabnya kerana tidak sempat nak makan, sayang kepada majlis ilmu agama. Di antara juga orang yang nak dapat ilmu agama ini, jangan banyak makan. Jangan banyak makan. Kalau nak dapat ilmu agama yang berkah, jangan banyak makan. Kalau belajar ilmu agama, banyak makan tak berkah. Biarlah belajar dalam keadaan lapar. Lepas itu digalakkan juga kepada orang yang belajar ilmu agama, perbanyakkan puasa. Perbanyakkan puasa. Ilmu agama ini juga ialah ilmu yang akan membawa kepada kita ketepatan dalam melakukan amal ibadah kepada Allah. Kalau sembahyang kita yang kita buat berasaskan kepada ilmu agama, maka sembahyang kita itu diterima oleh Allah. Itu kena beza di antara wajib sembahyang dengan wajib menuntut ilmu agama. Kebanyakan orang dia suka buat amal ibadah, tak suka menuntut ilmu agama. Bab sembahyang dia suka. Contoh mana tuan-tuan? Bulan puasa. Tengok bulan puasa, mana-mana surau, mana-mana masjid penuh. Orang suka buat amal ibadah. Tapi kalau ada majlis ilmu agama, sebahagian lagi membantah. Ni apa ni, ada majlis ilmu agama, orang nak buat amal ibadah. Dia marah kalau ada tazkirah di tengah-tengah sembahyang tarawih, ataupun di awal sebelum sembahyang tarawih, selepas isyak sebelum sembahyang tarawih itu ada majlis ilmu agama. Dia marah. Dia buat laporan pula kepada pihak atasan. Dia kata ni apa ni, ganggu orang nak buat amal ibadah. Ini menunjukkan orang itu jahil dalam bab agama. Amal ibadah, buatlah banyak macam mana pun, kalau tak asas kepada ilmu agama, amal ibadah itu ditolak, tak diterima oleh Allah. Duduk dalam majlis ilmu agama dengan buat amal ibadah, duduk majlis ilmu agama lebih baik. Kalau ada majlis ilmu agama, kita memilih untuk nak sembahyang sunat. Sembahyang sunat, katalah dia habis sembahyang sunat sama habis dengan majlis ilmu agama. Sembahyang sunat 1000 rakaat, tak ada apa nilai pun. Duduk dalam majlis ilmu agama lagi dinilai oleh Allah. Macam mana suatu amal ibadah yang dilakukan tanpa ada ilmu? Antara contoh kita tengok dalam bulan puasa, amal ibadah memang suka orang nak buat. Mengaji Al-Quran sanggup sampai pukul 12 boleh balik tengah malam dalam bulan puasa, kerana ada tadarus Al-Quran. Tapi belajar Al-Quran tak nak. Tapi kalau nak belajar tadarus Al-Quran, tu ramai nak join. Ada satu kumpulan, ada dua kumpulan, ada tiga kumpulan, ada kumpulan ni pula, ada kumpulan ni pula. Kalau belajar Al-Quran tak ramai, tapi tadarus ramai. Boleh pula baca seorang-seorang.
Tapi kalau dalam majlis kelas Al-Quran, kelas tajwid, apabila disuruh baca setiap seorang, itu ramai yang tak nak. Sebab malu ditegur. Kalau ustaz ditegur bacaan aku, salah. Nak pula aku tu imam. Kan? Makmum pula dia tengok, rupanya tu imam, rupanya tak betul. Kan? Tu ustaz tu tegur dia. Kan? Sembahyang tarawih, ramai orang sembahyang tarawih. Terutama sekali di 10 awal bulan Ramadan. Itu ramai. Tapi kalau 10 terakhir bulan Ramadan, itu nak kembali macam biasa balik. Ramai orang nak buat amal ibadah. Umrah kalau kita tengok pada musim sekarang ni, boleh katakan memang cukup ramai orang pergi umrah. Tak salah nak pergi umrah. Sembahyang pun tak salah. Tapi ilmu berkaitan dengan solat wajib dipelajari. Ilmu berkaitan dengan umrah wajib dipelajari. Bukan perkara diambil mudah. Itu setengah ada ustaz cerita, dia balik ke Malaysia ni, belum lagi habis ihram dia. Dia banyak lagi buat benda yang salah. Belum habis ihram, balik kat Malaysia, jima dengan isteri dalam keadaan berihram. Kerana tidak ada ilmu agama. Ambil mudah masa berada di umrah kat sana, berkaitan dengan ihram. Sah atau sah masa dia tawaf, jadi mudah. Banyak perkara. Untuk nak belajar dalam bab majlis ilmu agama tak ramai. Tapi kalau untuk nak buat amal ibadah, ramai. Amal ibadah yang kita katakan nampak dalam bentuk perbuatan. Orang sanggup pergi umrah berkali habis beribu ringgit, tapi tak sanggup duit habis beribu ringgit untuk nak belajar ilmu agama. Tak sanggup. Memang betul. Kalau dalam bab ilmu agama, nak keluarkan duit sikit pun berkira dalam bab ilmu agama. Tapi kalau nak keluarkan duit untuk perkara-perkara yang sia-sia ataupun perkara yang selain daripada ilmu beragama ni, tak berkira. Itu godaan syaitan kepada kita. Maka oleh sebab itu, ilmu agama ini yang akan menentukan sahnya ataupun tidak sahnya amal ibadah kita. Maka kalaulah solat itu wajib, menuntut ilmu berkaitan dengan solat lagi wajib. Menuntut ilmu berkaitan dengan solat lagi wajib. Tak memadai dengan kita tunaikan solat tanpa ada ilmu agama. Ilmu berkaitan dengan solat. Mengaji Al-Quran itu bagus. Ilmu belajar Al-Quran itu lagi bagus. Mengaji Al-Quran bagus. Kita baca tiap-tiap hari, kita mengaji Al-Quran, mulut kita dibasahi dengan ayat Al-Quran. Ideo yang kita telan itu ideo kerana kita banyaknya baca ayat-ayat Al-Quran. Masa kita pula itu dihabiskan banyaknya baca ayat Al-Quran. Bagus. Kerana Nabi SAW ada bersabda, Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Hari akhirat Al-Quran akan datang tolong orang yang baca Al-Quran. Mengaji Al-Quran itu bagus, tapi belajar Al-Quran itu lagi bagus. Apa makna kalau kita khatam Al-Quran sebulan sekali, dalam keadaan kita tidak mempelajari ilmu Al-Quran? Waktu saya cadangkan, bulan puasa tak payah nak habiskan satu Al-Quran, habis satu juz Al-Quran pun cukup. Tapi dalam keadaan kita bertajwid serta kita tadabbur makna-makna yang terdapat dalam ayat Al-Quran. Apa makna kalau kita baca ayat Al-Quran, khatam satu bulan 30 juz Al-Quran, baca Al-Quran tanpa ada tajwid, tak memahami makna-makna yang terdapat dalam ayat Al-Quran? Afala yatadabbaruna Al-Quran? Apakah kamu tidak memperhatikan kepada ayat-ayat Al-Quran? Itu yang kita kena baca ayat Al-Quran secara tartil. Warattilil Quran tartila. Bacalah Al-Quran itu secara tartil.
baca Al-Quran secara bertajwid serta memahami makna yang terdapat dalam ayat Al-Quran. Puasa itu wajib dalam bulan Ramadan. Ilmu tentang nak jaga puasa itu lagi perlu. Macam mana kita nak dapat puasa yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kita tak nak amal ibadah puasa kita yang mana Nabi sebut orang ramai berpuasa tetapi tak dapat apa-apa, melainkan lapar dan juga dahaga. Itu dia dapat. Tak dapat apa-apa pun, pahala pun tak dapat di sisi Allah, maghfirah pun tak dapat, rahmat daripada Allah pun tak dapat, kelepasan daripada api neraka pun tak dapat. Dia dapat dua dia, dapat dan juga dahaga. Sebab tidak ada ilmu berkaitan dengan amal ibadah puasa. Maka ilmu tu yang permulaan wajib untuk kita belajar, untuk kita dapat. Nak sembahyang, belajar ilmu tentang bab sembahyang. Nak mengaji Al-Quran, belajar ilmu tentang bab Al-Quran. Nak pergi umrah dan juga haji, belajar ilmu tentang bab umrah dan juga haji. Kita nak keluarkan zakat, belajar bab tentang zakat. Semua amal ibadah yang Allah tentukan kepada kita pada hari ini mesti diasaskan kepada ilmu. Kalau tak ada ilmu, amal ibadah yang kita buat itu dikira kosong. Tidak ada apa-apa nilai di sisi Allah. Ilmu itu mesti dipelajari. Maka sebab itulah disebut kepada kita ayat Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat darjat dari kalangan orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama ke beberapa darjat. Setengah riwayat mengatakan kepada kita bahawasanya darjat amal ibadah yang dilakukan oleh orang yang abid, tak ada ilmu agama, dia buat amal ibadah suka, sembahyang pun rajin, mengaji Al-Quran pun rajin. Beza di antara orang yang buat amal ibadah juga tetapi dengan ilmu. Jauh darjat dia dengan orang yang ada ilmu tadi sebanyak 700 darjat. 700 darjat. Setiap satu darjat itu pula jauhnya 500 darjat. Itu nilai dia. Sudah para ahli ulama mengatakan kepada kita begitu. Satu rakaat sembahyang ada ilmu adalah lebih baik daripada sembahyang 1000 rakaat tanpa ada ilmu. Kita sembahyang 2 rakaat tapi dengan ilmu, itu lebih baik berbanding dengan kita sembahyang sunat 1000 rakaat tanpa ada ilmu. Maka menuntut ilmu itu lagi afdal berbanding dengan buat amal ibadah, perkara-perkara yang sunat. Ada punya wajib perlu kita kena buat juga. Ilmu itu perlu kita belajar juga, ya? Ini yang disebut oleh Allah. Allah akan mengangkat darjat dari kalangan orang-orang yang diberi ilmu agama, pengetahuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syaratnya iaitu mesti yang pertama sekali beriman kepada Allah. Mesti beriman kepada Allah. Tak ada makna kalau belajar ilmu agama yang begitu banyak tetapi tak mempercayai kepada Allah, tak meyakini kepada Allah, masih ragu-ragu terhadap Allah, tak ada makna. Seperti mana yang telah berlaku kepada Qarun, Haman. Haman seorang yang alim juga dalam bab kitab Taurat, tapi dia tidak beriman kepada Nabi Musa AS. Begitulah juga Abu Jahal, orang yang alim juga, ya. Orang-orang yang alim seperti mana telah berlaku juga kisah orang yang alim di zaman Nabi Musa AS, Bal'am bin Ba'urah, seorang yang alim, ilmunya begitu tinggi. Pandang saja ke langit, Allah buka pintu-pintu langit, boleh nampak ke atas sana, Allah buka. Akhir sekali mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bagi mereka itu, yakni orang-orang yang diberi ilmu agama, beberapa darjat
yang lebih atas orang-orang yang beriman dengan 700 darjat yang saya sebut tadi. Dengan 700 darjat. Barang yang di antara satu darjat tadi kepada satu darjat tadi perjalanannya itulah 500 tahun, seperti di antara langit dengan bumi. Antara langit dengan bumi ini, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mengatakan bahawasanya jarak di antara langit dengan bumi ini perjalanan 500 tahun baru sampai kepada langit. Darjat orang yang diberi ilmu agama ni ialah 700 darjat. Setiap satu darjat ke satu darjat 500 tahun. Satu darjat pula ke satu darjat pula 500 tahun. Satu darjat pula ke satu darjat 500 tahun sampai dah kepada 700 darjat. Satu perbezaan yang cukup tinggi ibadah yang dilakukan orang yang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu. Jauh beza. Tetapi ramai orang memilih untuk nak buat amal ibadah tanpa mempelajari ilmu terlebih dahulu. Sedangkan nak belajar kereta pun mesti belajar bab kereta. Kalau orang yang kontrol mesin-mesin tak kilang tu, dia kena belajar tentang bab mesin. Orang yang nak menjahit pakaian pun mesti belajar tentang bab penjahitan. Nak makan makanan tu yang sedap-sedap tu mesti belajar tentang bab makan. Cuba bagi orang yang suruh, orang yang tak berhenti dalam bab ilmu tom yam, suruh dia buat tom yam. Beza. Ni tom yam apa ni? Tom yam berapa? Sekadar nak letak nama tom yam, orang makan pun tak rasa tom yam. Kalau solat yang dilakukan tanpa ada ilmu tentang bab solat, maka solat itu tidak dinamakan solat. Tidak dinamakan solat. Perbuatan dari sisi zahir itu nampak, tapi di sisi Allah dia tak melakukan solat. Tak melakukan solat. Sebagaimana saya sebut dulu juga ada cerita berkaitan dengan seorang yang sembahyang dalam masjid. Lepas bagi salam, jumpa dengan Nabi SAW. Nabi kata, kau belum sembahyang lagi, pergi sembahyang balik. 3 kali Nabi suruh dia pergi sembahyang. Akhir sekali datang jumpa dengan Nabi SAW, ajarkanlah kepada aku tentang bab sembahyang. Maka Nabi SAW ajar kepada dia tentang bab sembahyang. Dia pun pergi sembahyang, baru betul sembahyang dia. Kita ni nak checklist balik, nak cek balik tentang bab solat kita ni betul ke tak betul, belajar tentang bab solat. Belajar tentang bab solat. Nak tahu betul ke tak betul akidah kita dengan Allah ni, belajar tentang bab ilmu akidah. Betul ke tak betul kita belajar ilmu tentang bab akidah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Asy-Syafi'i, radhiyallahu anhu, barang siapa tiada kasih akan ilmu, tak sayang kepada ilmu, tiada kebajikan padanya, tidak ada kebajikan pada orang yang tak kasih kepada ilmu. Dengan majlis ilmu agama tak suka, tapi kalau untuk nak buat amal ibadah tak suka. Beza. Maka jangan ada di antara kamu dan juga di antara perkenalan. Jangan ada di kalangan kita sendiri ini, jangan termasuk dari kalangan orang yang tak kasih kepada ilmu. Yang kita masuk kalangan. Dan juga jangan bertaulan dengan orang yang kita kenal yang dia tu tak sayang kepada majlis ilmu agama. Jangan kita berkawan dengan orang macam tu. Kita dah tahu dah si A ni tak suka kepada majlis ilmu agama, tak ada berkawan. Nanti kita pun ikut kepada cara perangai dia juga. Carilah orang yang suka kepada majlis ilmu agama. Ini kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka bahawasanya ilmu itu menghidupkan segala hati dan juga pelita bagi segala hati. Ilmu ni akan menghidupkan hati kita. Orang yang tak ada ilmu agama diibaratkan seperti mati. Seperti mati. Orang yang ada ilmu agama diibaratkan seperti hatinya hidup. Hatinya hidup. Ada kaitan dengan
fikir sebelum ni berkaitan dengan itu. Segala mereka itu, yakni orang yang diberi ilmu agama tadi, yang mempunyai ilmu itu beberapa pangkat yang mulia. Ada pangkat-pangkat yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan orang yang ada ilmu agama. Ketahui olehmu bahawasanya ilmu itu lebih baik dan tetap tiada memberi faedah melainkan dengan serta amal. Ilmu tu bagus, ilmu tu baik, tapi ilmu itu tidak ada faedah kalau tak beramal. Situ. Kalau ada ilmu, kalau kita belajar, kita dengan kuliah, kita dah tahu dah ni